Saya mula. Saya share saya punya skrin. Slow. Saya dah habis bunyi dah ni. Okey je doktor. Okey Alright. Cubalah kalau siapa-siapa suara slow tu, cuba increasekan volume kamu. Uh, ini speaker saya kat. Saya dah buka habis dah ni. Okey. Alright. So kita mulakan dengan logbook. Okey. Inilah yang kamu download di awal-awal semester. Okey. So logbook ni nak kena hantar. Okey, jadi nak hantar kat mana nanti saya akan cerita. Jadi untuk yang pertama sekali ni, apa dia tu? Boleh masuk suara saya pula. Okey. Alright. So, untuk yang pertama-tama sekali kita cerita logbook, apa yang perlu kamu isi dan apa yang perlu kamu update. Okey. Alright, ni muka depan dia, muka dimah. Ini template dia Jadi semua pakai benda yang sama lah. Okey, ni template dia, ada nama kamu, ada tajuk. Okey. Alright. Ni dia punya information apa semua. Ni kamu isi lah macam biasalah. Ini supervisor dia daripada Haji Razali. Nanti kamu letaklah supervisor kamu, jangan letak nama dia. Okey. Alright. Okey, ni dia punya summary. Okey. Ini yang kamu nak kena masukkan. Okey, ini yang nak kena update. Okey. So, kat sini ada beberapa item yang kamu nak kena isi apa jua lah. Termasuklah benda-benda ni. Ini adalah benda-benda yang kamu boleh update. Weekly progress. Weekly progress. Okey. Ceritalah apa benda kalau kamu buat sketch, cerita sketch, buat apa notes ke, objektif ke, meeting ke, action plan ke, apa benda lah. Semua isi dalam kamu punya logbook. Okey. Ini dia punya action plan. Ini dia aktiviti. Kamu tulis kat sini lah. Apa benda yang kamu buat. Buatlah cerita apa benda yang kamu discuss dengan kamu punya supervisor. Tulis kat sini. Dia logbook ni macam kamu punya diary. Okey. Jadi kamu tulis-tulis. Tapi janganlah kamu makan kat mana, kat mamak mana. Tu tak payahlah masuk. Okey. Ini yang masukkan apa yang kamu bincang berkaitan dengan FYP sahaja. Janganlah masuk benda lain. Yang lain tu kamu upload dekat Facebook dah lah. Yang ni kamu jangan upload kat Facebook. Okey. Okey. So ini kamu update, tulis apa benda. Ini action plan dia. Okey, sampai sini nanti kamu punya supervisor akan sign di sini. Apa kepentingan ni juga di pihak kamu. Manalah tahu kamu dah bincang pumpang. Sekejap lagi kamu punya supervisor kata, ini saya tak suruh buat. Kamu dah menyempang. Inilah kamu tunjuk kat dia. Cik ke, doktor ke, prof ke apa. Kita dah bincang. Ini saya dah detail, saya dah catatkan apa yang perbincangan kita. Kita follow je lah. Tu guna logbook. Okey, supaya kamu sentiasa ingat dan supervisor pun sentiasa ingat apa yang diperbincangkan. So apa benda yang kamu nak letak, benda-benda macam ni lah. Okey, ni contoh-contoh dia lah. Okey, ni apa record, contoh ni contoh requirement yang boleh diisi di logbook kamu. Okey, macam mana contoh engineering analysis, apa dia punya equation, apa important findings, apa result dia, bermakna atau signifikan atau tidak kamu punya result. Kalau result tak signifikan, tak payahlah. Jadi itulah hasil-hasil perbincangan. Okay. Alright. So ini adalah berkaitan dengan logbook. So ini adalah weekly. Maknanya kat sini ni weekly, maknanya kamu ada 14 page. 14 minggu kan? So kurang-kurang ada 14 page. Tolak kamu update apa semua lebih kurang saya rasa 13
ke 12 macam itulah page. Senang cerita tak kurang daripada 10 page activity. Maknanya setiap minggu kamu jumpa lah. So kalau kamu update 3 minggu je, maknanya kamu jumpa supervisor kamu 3 minggu lah. Nanti kalau panel tanya, kamu jumpa tak supervisor? Jumpa. Cuba tengok logbook, 3 page je. Kantoi je situ. Kan? Tapi bila panel tanya, kamu jumpa tak supervisor? Jumpa. Apa buktinya? Ni kamu ada, ini sign. Setiap minggu sign. Tiap-tiap minggu sign. Kita bukan main-main kan. Benda macam ni diorang boleh tanya, kita jawab. Tapi jawab kita ada perkara-perkara yang penting. Maknanya kita ada secara documented. Okay? Alright. Ini adalah berkaitan dengan logbook. Okay? Okay, setakat ni berkaitan dengan logbook. Ada apa-apa soalan? Saya tanya sir, Untuk logbook saya tengok dia punya format tu tak faham macam nak key in dia punya info untuk weekly. Dia mana saya tengok muka surat dia jap. Template ini. So kalau macam kita orang kami student nak key in kami punya info kan, apa kami buat untuk minggu berikut. Okay. Dia masukkan dekat ni ke? Masukkan weekly activity record ni Okay, ini dia punya summary. Okay, ini dia punya planning. Okay. Ini dia punya activity. Ni yang kamu nak isi ni. Ini planning, status, action plan. Ni planning yang kamu plan. Contohnya kamu buat minggu ni, kamu dah isi pumpang kat sini. Ini contoh kamu isi pada minggu kedua. Contoh, minggu kedua. Kamu pun pumpang minggu ketiga. Jadi tak jadi? Kalau jadi alhamdulillah lah. Kalau tak jadi, apa kamu nak kena buat? Ini planning kita minggu tu, minggu kedua ke. Kita tengok balik minggu ketiga dapat tak dapat. Ataupun minggu keempat dapat tak dapat. Sebab benda ni kamu buat ni, kita plan di awal semester ni semua cantik. Sampai kat ujung-ujung kamu tengoklah. Semua kamu perasan lah berapa ramai tukar tajuk. Macam tu lah contoh-contoh dia. So untuk page 6 ni kami nak masukkan apa je sir? Kalau yang page 7 ni just masukkan dia punya planning, status dengan action plan untuk minggu depan. Yang page 6 ni kena isi macam weekly punya activity tu ke? Yang kamu bincang dengan supervisor. Ini kami minta lah rekodkan dia seminggu sekali. Tapi kalau datang dia punya kejam dia setiap hari. Tapi janganlah macam tu. Walaupun kamu jumpa setiap hari, inisiatif kamu, alhamdulillah. Tulis je dalam sini, okey, hari Isnin buat apa, hari Selasa buat apa. Contoh itu kalau setiap hari lah contoh. Okey, hari Rabu buat apa. Buatlah detail lah, buat macam diary. Apa yang kamu buat. Ataupun kamu hari pertama kamu run simulation, crash, buat balik, sambung besok. Sambung run simulation besoknya tu Contoh Selasa sambung lagi, crash juga. Yang ketiga, hari ketiga sambung simulation, mesh tak dapat, error, sambung lagi minggu 4. Jadi kita tahulah kamu punya masalah dekat kamu punya simulation ke apa kat situ lah. Jadi daripada sini kamu dah tahu kamu punya masalah minggu ni, apa kamu punya action plan. Kat situ kita boleh tahu, okey, kamu ada masalah dekat sini. Mungkin kita boleh revise balik kamu punya scope. Sebab lagi besar kamu punya model kamu nak run, lagi banyak masa, lagi banyak dia punya error keluar. Itu action plan dia. Okey, itu contoh lah. Kalau buat eksperimen, action status lab tak boleh masuk, tunggu giliran tak sampai lagi. Contoh. Mungkin action plan pergi kepada tempat lain yang ada lab tersebut. Contoh kamu nak masuk lab material, mechanical, mungkin tak boleh. Pinjam dekat civil. Mungkin ada, mungkin sebab dia buat benda fatigue ni lebih kurang sama. Tak ada dekat civil, kita pergi dekat sains gunaan.
Contoh. Itu action plan kita. Jadi kat situ dia macam diary kamu lah. Kamu nak buat apa kan. Step by step. Sampailah kamu percaya. Okay? Okay, sir. Alright. Thank you. Sir, nak tanya. Ah. Kalau macam contoh untuk mereka yang buat FYP based on research. Okay. And then kalau supervisor tu memang dah bagi tahu yang kita hanya akan berjumpa kalau ada soalan yang sangat-sangat penting sahaja dan tiada perjumpaan mingguan. So macam manalah kalau untuk logbook kita orang yang tu? Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya frankly speaking jujurnya. Secara jujurnya kamu student degree level. Degree level ini adalah satu first time kamu punya exposure kepada dunia research. First time. Kalau kamu tak di-guide daripada awal bila kamu dah sangkut, bermakna yang kamu sangkut tu memang dah teruk dah tu. Okey. Kamu sangkut tu maknanya kamu bukan dah ni, memang dah teruk dah tu. Tu dah sampai sahabat begini dah. Sebenarnya saya initiate kalau boleh seminggu 2 kali. Sebab benda ni kamu baru. Tak mungkin lah kamu boleh. Benda research ni terlalu bak kata orang, dia punya complexity dia bergantung kepada research yang kamu buat ataupun projek yang kamu buat. It's very complex actually. Tapi dia bergantung kepada supervisor kamu yang akan buat dia jadi senang. Okay. Is the problem is by supervisor. Sebab supervisor tu yang menentukan, bukan menentukan, sebab dia yang pakar. Kepakaran tu kat dia. Kamu belum pakar lagi. Tapi bila kamu nak masuk tempat dia tu, maknanya kamu perlukan kepakaran dia untuk memudahkan kamu. Boleh, tapi kalau kamu dah tersangkut tu, maknanya kamu memang sangkut betul dah. Itu maknanya kalau kamu jalan pergi supermarket tu, tak jumpa check parking balik dah tu. Kereta lupa kat mana. Lalas balik naik Grab. Macam tu contoh. Okay. Saya galakkan seminggu sekali. Walaupun supervisor kamu dia sibuk. Cubalah cari dia. Request time dia untuk jumpa kurang-kurangnya seminggu sekali. Okay. Kalau boleh. Bukan tak boleh, tapi kamu akan rasa dia punya tekanan, pressure dia tu FYP 2 dekat ujung-ujung nanti. Bila orang semua dah nak habis, kamu terkial-kial lagi. Memang teruk. Baik di awal-awal ni kamu bondkan dengan supervisor kamu, timing yang betul, supaya kamu kat hujung nanti kamu lebih prepared dan lebih senang. Sebab kamu jangan fikir FYP ni setahun kan, kamu rasa macam lambat lagi setahun. Tak. Kita dah minggu ke-7, ada lagi 7 minggu. FYP 1 ni dah minggu ke-7. Dah separuh dah, maknanya kamu tinggal lagi 3/4 perjalanan. 1/4 dah habis. Kalau kamu rasa kalau 1/4 kamu punya projek tu, kamu dah sampai mana? 1/4 ni maknanya kamu dah mula masuk lab, ataupun kamu dah buat kamu punya eksperimen, ataupun kamu dah buat simulation dah. Tu guna dia. Jadi kalau 1/4 ni kamu masih lagi cari tajuk, kamu ada masalah sikit lah kat situ. Kena cepat sikit progress. Okay. Boleh Eva? Eva kata boleh. Okay. Alhamdulillah. Cuba initiate baik-baik dengan supervisor. Saya faham supervisor sekarang sibuk. Bukan apa. Kamu kena faham juga, kamu ada 600 student. Kita pensyarah lebih kurang dalam 100 je. Dengan itu, dengan ini, dengan itu, seorang supervisor kena evaluate sampai 10. Faham? Memang waktu tu memang mencemburui lah. Tapi cubalah nego-nego elok. Buat cakap baik-baik kan. Okay? Boleh Okay.
Sekali, ada apa soalan lain berkaitan dengan logbook? Semua okey Alright. Doktor, Ya. template logbook ni ada dalam YouTube Future. Ya. Template logbook. Template logbook ada dekat nama Muhammad Faizal. Oh, Faizal. Okey. Kita masih pakai borang yang sama. Saya tak kacau lagi. So maknanya kat dalam feature tu apa folder-folder yang ada tu masih boleh dipakai. Borang-borang semua pakai dia punya. Okey. Okey, baik. Alright. Okey, ada apa-apa soalan lain? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada proposal. Okey, ini adalah benda yang kamu perlu hantar. Dan panel kamu akan evaluate proposal kamu. Ini contribute kepada 30% markah daripada panel, 30% juga daripada supervisor. Okay, maknanya dari panel ni saja contribute about 60%. Okay, 60%, another 20% presentation kamu. Presentation daripada kamu present nanti. Okay, dan another 20% adalah markah komitmen kamu terhadap dengan supervisor. Okay, ini 60%. Ingat Okey, ini format dia. Macam biasa, template ni boleh didapati di UFuture. Okey. Kamu boleh download dekat folder nama Muhammad Faizal, Dr. Muhammad Faizal. Okey, boleh download. Okey, apa yang perlu ni template dia. Macam biasa ni tajuk kamu, letak title kamu. Ikut format dia, jangan tak ikut format. Okey, ni title dia. Kamu punya title lah, letak nama. Okey, contoh ni nama. Ini supervisor dia. Okey. Alright, ini dia punya format. Okey, yang pertama adalah project summary. Okey, project summary ni adalah kamu summarizekan apa projek kamu dalam satu paragraf. Itu project summary. Okey. So apa ada dalam paragraf tu? Yang pertama sekali, kamu punya objektif. Objektif kena ada. Yalah, sebab orang nak tengok kamu buat apa sebenarnya. Jadi nak kena ada objektif. Yang kedua, kamu punya problem statement. Kalau ada, kalau ada memang ada problem statement, dan juga apa kamu punya metodologi. Okey, metodologi. Masukkan summary. Combine semua. Summary tu tak lebih daripada 250 patah perkataan dalam satu paragraf. Okey. Ingat salah tu paragraf, summary-kan keseluruhan projek. Okey, apa yang konten-konten ada? Nombor 1 dia punya objektif, nombor 2 problem statement, nombor 3 metodologi, nombor 4 adalah kamu punya preliminary result. Dia kena ada. Okey. Alright. Okey, nombor 2 adalah background. Okey, so background ni adalah kamu punya background lah, projek punya background. So dalam projek punya background, kamu akan cerita dia punya history. Mesti kena ada history lah. Tiba-tiba nak buat projek, tiba-tiba datang dari mana kita tak tahu. Kan? So kena cerita dekat sini background dia. Tapi yang ni jangan lampau-lampau banyak. Saya pernah tengok background saja sampai 1 page, 2 page. Tak perlu. Mungkin 2-3 paragraf cukup. Paragraf tu pun janganlah panjang-panjang. Pendek-pendek sudah. Introduction je kot. Itu bukannya buku sejarah. Jadi kena bezakan buku sejarah dengan background. Okey. Cerita sikit-sikit, letakkan dia punya citation. Okey. So, lepas itu pula ada literature review. Ini dekat introduction lagi Okey, literature review.
Ini pun sama, literature review yang penting-penting. Contohnya, kamu punya objektif. Kenapa kamu nak capai benda tersebut? Objektif tersebut. So, kena support daripada literature review. So, daripada literature review tu baru kamu tahu, oh, ini adalah kajian yang perlu saya capai, yang perlu saya buat, objektif. Okey, itu literature review. Pun tak banyak, sekitar 1 ataupun 2 paragraf, bukan page. Okey. So, dekat sini pula kamu ada problem statement dan objektif. Kat sini barulah kamu letakkan dia punya objektif dan problem statement. Okey, objektif kat sini kamu kena precisely detail. Maksudnya betul-betul kamu baca, dia satu ayat je. Objektif ni satu ayat. Kalau ada 3 objektif, 3 ayat lah. Okey, so objektif tu nanti kamu akan tulis detail, precise, concise, satu ayat. Kalau ada 3 objektif, 3 ayat. Perlu statement tu kamu perlu elaborate lah. Okey, alright. Itu dekat problem statement dan objektif. Okey, nombor 3 adalah scope and limitation of the project. Yang ini ramai student yang asal isi asal bunyi. Tak. Okey, scope dan limitation adalah kamu punya senjata. Saya ulang balik. Scope dan limitation adalah senjata kamu. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kalau kamu tak ada scope, kamu punya research never ending. Terlalu banyak. So, kena scopekan dia. Kena ikut scope. Saya buat kajian sampai sini sahaja. Cukup. Lepas tu, lebih-lebih future recommendation. Scope saya sampai sini. Okey. Itu yang kamu perlu. Okey, nombor 2, limitation. Limitation ni pun penting. Sebab contohnya lah saya bagi pada kamu, kamu tak boleh masuk lab sebabkan oleh pandemik contoh. So that is your limitation. Tanpa lab. So buat secara numerical approach. Itu limitation. Jadi kena very detail, very precise dekat sini. Sebab panel kat luar tu dia memang kata, okey, ni tak cukup tambah, ni tak cukup tambah, ni tak cukup tambah. Semua duk tambah-tambah, bila nak habis? Kamu setahun dah. Okey, so yang ni kena very clear. Bincang dengan supervisor juga, kamu kena very clear. Supervisor pun satu hal ke? Taklah nak marah dia. Tak, kena bincang elok. Kamu punya scope supaya very precise. Kamu boleh finish within 1 year period. Ini kena bincang elok. Ini kamu punya senjata. Bila kamu present nanti, kamu cakap, okay, this is not my scope. Out of my scope. Okay, scope ni yang membantu kamu. Kamu cukup tak cukup. Kalau terlalu sikit, panel biasanya dia akan komen, ni sikit sangat, tambahkan scope. Scope of area of your research. So, research area tu kena memadai untuk setahun punya projek. Kalau simple sangat pun tak cukup juga. Kalau terlebih banyak pun bila nak habis? Kamu yang ingat, kamu ada setahun ya. Okay, so very precise, very concise. Okay, ini yang paling penting. Okay, and then metodologi. Ini bergantung kepada kamu punya research lah. Okay, ada yang pakai eksperimen, ada yang pakai simulation, ada yang method yang pakai. Macam minggu lepas kita ada briefing DOE, design of experiment pun boleh. Okay, design eksperimen tu kamu pakai bila dia tak ada standard. Maksudnya eksperimen kamu tu, contohnya kamu buat tensile test. Tensile test is a standard method. Memang ada. Jadi kamu boleh gunakan, that is your methodology. Tapi kalau perkara-perkara yang tak ada standard, contohnya
saya nak test berapa tinggi saya punya roket pergi. Itu tak ada. Tak ada dia punya standard. So gunakan DOE, Design of Experiment. Itu dia punya method. Ini bergantung kepada kamu punya kajian dan juga kamu punya supervisor. Okey, kalau supervisor kamu kata kena ikut method yang ni, kamu kena ikutlah. So tuliskan kat situ apa method-method yang terlibat. Okey? Alright. Itu berkaitan dengan metodologi. Ini adalah dia punya cara nak buat ni. Ini figure dia punya apa, ikut sini Okey, ini contoh-contoh nak buat figure. Ikut standard ini. Jangan buat figure ikut suka-suka. Kalau dia tulis sini figure bold, ikut. Ini adalah formatting. Formatting kena follow, jangan salah format. Sebab kamu ada 600, kalau 600 tak ikut format yang sama, pening kamu punya supervisor nak check, pening panel nak check, format entah bukan-bukan, lintang pukang. Okey, so kena ikut format yang diberi. Kalau table bentuk dia macam ni, ikut table bentuk dia macam ni. Okey, kena ikut. Bentuk begini-gini, duduk tegak-tegak, tegak juga. Duduk tengah-tengah, tengah. Okey, tak mau duduk tepi, duduk kanan, duduk kiri, duduk atas, duduk bawah. Kalau duduk tengah, tengah. Okey, formatting kena ikut. Ini contoh figure-figure lagi dia bagi. Okey. Ini dia punya flowchart. Contoh-contoh Okey. So kat sini ada expected result, tapi kat sini kita bukan pakai expected result, kita nak preliminary result. Maknanya kamu dah dapat pra-result. Okey. Maknanya kat sini preliminary result, bukan expected preliminary result. So kamu dah ada pra-data. Pra-data maknanya kamu dah buat, dah jalankan eksperimen, dah jalankan simulation, dah jalankan kajian kamu. Tapi belum detail result. Detail result FYP 2. Ini FYP 1 pra-result. Apa yang kamu boleh dapat. Sebab kamu dah separuh semester. Separuh satu semester. Kita ada 2 semester FYP. So separuh ni mana kamu dah sampai keluar result. Bukan sekadar buat proposal. Okay? Alright. Reference kena gunakan Vancouver Numerical System. Okay? So reference ni juga kamu nak kena ikut dia punya format. Jangan buat auto date apa semua, tak mau. Dia nak kena pakai Vancouver Numerical System. Okay, so ini adalah reference, contoh-contoh reference daripada format Vancouver Numerical System. Okay. Okay, ini dia punya important. Okay, so maximum number of page allowed is 8. Tak termasuk cover dan appendix. 8 page sahaja. Doktor, kenapa sikit? Kamu 600. Panel, satu panel 20 lebih pelajar dia akan akses. Okey, kalau kamu buat 20 page, panel akan baca kitab. Lebih tebal daripada buku teks. Kitab 20 kali 20 400 page nak baca. Okey. So panel yang tak gembira, panel yang tak gembira dia tak akan bagi kamu markah yang tinggi. Itu manusia, semua macam tu. Jadi kita ikut je lah. Sebab yang ni pun sebab bukan kamu tak boleh nak buat panjang-panjang. Boleh. Kamu sambung master. Sambung master, proposal sahaja 60 page.
buat master. Should be no problem. Okay, FYP 8 cukup. Kenapa master panjang? Sebab panel untuk master dibayar. Untuk degree free. So faham lah. Okay, 8 sahaja, tak masuk muka depan dan appendix. Okay, dan kamu punya reference 10 ke 15 sahaja. Ini untuk FYP 1 separuh dah ada. FYP 2 kamu kena ada tambah kali 2 lah ni. Kali 2 maknanya FYP 2 total kamu punya reference kurang-kurang ada 30 kurang-kurang. Okay, untuk semua keseluruhan FYP ada 30 reference kurang-kurang. Yang ni 10 ke 15 sahaja. Okay, jangan letak 4, 5. Tak maulah. Boleh, saya tak marah. Saya takkan nak rotan kamu. Saya tak marah. Saya baik. Tapi markah kurang lah. Panel yang bagi. Okay. So, itu berkaitan dengan proposal. Okay. Dekat bawah proposal juga ada project planning. Ini yang tally dengan logbook kamu. So, maknanya kamu tahu kamu punya progress. Progress kamu dengan logbook kamu. Kamu apa kamu tulis kat aktiviti. So dekat aktiviti tu dekat logbook mesti tally. Kalau kata minggu kedua kamu buat objektif nak mencapai, contohlah mencapai objektif 1. So minggu dekat logbook tu mencapai objektif 1 lah. Kena tally lah, kena gang. Okay, itu contoh-contoh lah. So ini project activity dengan kamu punya ni tadi dia akan gang sekali. Okay. Alright. So ini berkaitan dengan proposal. Okay. Setakat ini ada apa-apa soalan berkaitan dengan proposal? Soalan? Boleh, Ha? saya nak tanya, Sir. Boleh, silakan. Berkenaan dengan reference tu. Kalau contoh kita letak dekat bahagian reference tu, kita guna kita letak YouTube punya link, kira dia termasuk reference tak? YouTube punya link. YouTube dia macam ni. Okey, saya bagi kamu gambaran Okey. Dia antara boleh tak boleh tu nombor 2, nombor 3. Saya bagi kamu gambaran. Okey. Kalau saya letak satu statement, saya bagi kamu contoh saya letak satu statement dekat Facebook. Saya letak satu statement. Zainur Helmi handsome. Ciri-ciri kehandsomean dia begini. Dan dia kacak disebabkan gini. Kamu baca. Adakah kamu percaya? Saya. Saya. Kurang percaya. Tidak, kalau saya percaya. Kalau Ada reference tak percaya. Lain tak? Kalau Sodo. Okey. Itu contoh satu. Contoh dua, statement yang sama. Saya letak dekat Facebook. Zainur Helmi handsome. Cara mengukur kehandsomean saya pakai metod yang macam ni. Ukur kecomelan saya gunakan metod begini. Reference saya menggunakan ASME standard sekian. Saya gunakan ASTM standard sekian. American Society Testing Machine sekian. Saya gunakan ni, ini data saya. Kamu percaya tak percaya? Tak percaya juga? Percaya sebab ada standard. Kalau YouTube Percaya. Ada bukti. Yes, itu namanya. Ada reference. Itu guna dia. Kenapa kita nak gunakan reference? Reference daripada sumber yang kukuh. Kalau YouTube kamu tu ada perkara-perkara tersebut, ciri-ciri tersebut, should be no problem. Tapi sebenarnya YouTube tak ada. Tak pernah ada. YouTube mengatakan, okey, ini saya punya reference. Tak ada. Itu sebab kita tak guna YouTube sebagai reference.
Termasuk jugalah kamu punya Facebook. Kita tak pakai sebagai reference. Kita anggap dekat Facebook tu sebagai khabar angin. Sebab tak ada sumber. Okey? Contoh. Jangan cari pula dekat Facebook saya. Zainur Handsome tak ada. Itu contoh. Okey? Boleh ya? Tadi siapa tadi dia? Boleh saya. Okey. Alright. Ada soalan lain? Sir, Ah, untuk literature review dua perenggan je atau ni. Lebih kurang gitu. 2 atau 3 perenggan. Kamu kena ingat total semua 8 page. Kamu kena sesuaikan lah. Total semua ni. kalau SV suruh buat dalam 3 page tu kena buat betul kebalik lah. Boleh, tapi nanti kamu ada benda yang sikit lah. Ada perkara contoh metodologi kamu sikit jadi kecil. Sebab kamu nak sesuaikan 8 page kan? Boleh je. Maksimum 8 page. Faham. Kamu sesuaikan dia. Sebab dia kat sini dia tulis 8 page. Kamu sesuaikan lah. Pandai-pandailah nanti. Okay? Masih sir. Alright. Okay, ada soalan lain? Nak tanya, Boleh. Silakan. boleh ke copy ayat dari artikel bulat-bulat? Kita kena buat ayat sendiri. Tak boleh. Copy paste kita panggil sebagai plagiat. Apa yang boleh? Dia ada banyak perkataan tak boleh ni. Tapi kita cerita pula apa yang boleh. Kalau kamu nak copy paste, make sure kamu rephrase. Tahu rephrase? Buat balik ayat dia. Ataupun kamu summarizekan ayat dia. Contoh saya bagi pada kamu. Saya Zainur Handsome. Kamu nak copy, masuk dalam kamu punya research. Zainur Handsome. Zainur 2019 contoh. Okey? Jangan macam tu. Kamu copy Zainur Handsome. Dah nama. Kamu tiba-tiba tulis baca dekat problem statement, Zainur mengatakan Zainur Handsome. Tak boleh lah macam tu. Okey? Apa cara yang boleh? Beliau mengatakan diri beliau handsome. Ini reference dia 2019. Zainur 2019. Kan lain. Faham tak? Kenapa plagiat tu tak boleh? Kenapa dia boleh rephrase? Sebab ayat tak kena. Kalau kamu copy paste, saya handsome. Apa tiba-tiba saya handsome ni? Tapi kalau beliau mengatakan diri beliau handsome, reference Zainur 2019, baru boleh. Faham tak? Okey Siapa tadi jadi? Saya Dato'. Okey. Boleh Okey Dato'. Rephrase balik. Okey, ada soalan lain? Okey. Saya nak tanya Doktor. Vancouver ni sama dengan IEEE ke? Lebih kurang. Dia sama tapi tak serupa. Dia lebih kurang. Dia masih lagi menggunakan sistem nombor. Tapi ada certain yang dia tak pakai, dia tak sama. Contohnya macam kat sini Okey, misal contoh saya bagi kamu contoh. Dekat IEEE yang ni nanti dia akan italic. Tajuk dia italic. Tapi dekat Vancouver dia tak italic. Jadi beza sikit lah. Tapi dia lebih kurang dia menggunakan nombor. Boleh je, tapi nanti kamu kena edit sikit lah. Nak pakai IEEE pun boleh, tapi nanti edit sikit. Dia lebih kurang lah. Mungkin kamu pakai Mendeley rasanya, saya rasa tak ada kot. Tapi tak tahu, kamu check balik. Mungkin rasa tak ada ke dekat Mendeley. Biasa Mendeley dia pakai Vancouver. Kalau kamu pakai EndNote banyak. Ada rasa benda ni, Vancouver ni. Contoh. Okey, boleh
Okay, boleh. Alright, alhamdulillah. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita pergi kepada cara-cara kamu menghantar kamu punya semua sekali itulah. Okey, macam biasa pergi kepada YouFuture. Ini submission kamu Jangan lupa login. Jap, saya alih ni. Hang. Okey, jap. Saya login. Hei, salah nombor. Boleh salah kat rasa. Ha? Boleh salah kan. Okey. Alright. So dekat sini macam biasa kamu pergi dekat MEC 601. Okey. Sini ni, nampak ni. MEC 601. Okey. So view lah dia. Okey. Alright. So dekat sini dia pergi ke course content. Yang tanya tadi Dr. Muhammad Faizal, ni dia. Dia punya ni, form dia ni boleh pakai lagi. Semua pakai dia. Okey, kalau tak ada nanti baru saya delete. Yang tak ada ni semua saya akan delete. Kalau dah tak ada berkaitan, saya akan delete. Sekarang ni kita masih pakai yang form ni. Okey. Alright. So, kat mana kamu nak hantar? Pergi dekat continuous assessment. Pergi dekat assignment. Okey, so dekat sini ada banyak. Okey. 1, 2, 3, ada lagi 2 kelas tak tahu tunjuk. Dah ada 4. Dah ada 5 kelas. Saya punya kelas ada 2. So kamu hantar ikut kelas kamu. Contohnya kelas kamu duduk dekat 2A contoh. 2A kelas saya lah. So tengok sini lah 2A. 2A ini 4A. So pergi kat 2A. Ni nama-nama yang berada duduk dalam kelas 2A. So kat sini kamu kena tahu kelas kamu di mana, baru boleh hantar. Contohnya saya ambil contoh Adib Nokman. Adib ada tak Adib kat sini? Ada tak ada? Angkat tangan sikit. Kantoi tak datang. Saya tengok Adib tak datang, tak ada kelas Okey. Alright, ni contoh dia apa yang kamu nak kena buat. Ini dia punya rubrics lah. Yang rubrics tu kamu boleh abaikan. Okey, send your proposal here. Ini soalan pertama. Nanti kamu upload lah. Ini saya tengok sebab saya sebagai saya yang buat, saya create. Jadi saya sebagai panel, saya akan tengok macam ni lah. Kamu sebagai student, kamu nampak lain lah. Kamu boleh upload lah. So kat sini proposal, upload kamu punya proposal kat sini. Dia ada panjang. Pergi kat bawah dia nanti, kat sini. Attachment. Upload je kamu punya proposal, upload sahaja. Tak payah nak jawab-jawab dengan ini maka saya telah mengupload saya punya proposal. Tak perlu. Just upload dah. Tak payah nak bagi jawapan saya nak upload lah ni, tak perlu. Okay. Alright, yang nombor 2 adalah upload your Turnitin here. Okay, ambil Turnitin punya password, minta supervisor, upload, report dia, upload di sini. Okay, upload. Pastikan bawah 30. Okay, atas 30 markah separuh. Automatic. So pastikan Turnitin report kamu bawah 30%.
Okey, bawah 30%. Upload di sini. Upload sahaja. Dah. Tak perlu nak jawab, saya telah mengupload dengan saya punya markah sekian. Maka dengan ini tuan, puan, doktor, apa semua, sembaklah saya punya ni. Tak perlu. Upload sahaja. Dah. Okey? Doktor. Ya. Doktor nak tanya. Boleh. Doktor, Turnitin tu boleh submit berapa banyak kali? Turnitin tu boleh submit berapa banyak kali? Ke sekali je submit? Banyak kali. Banyak. 1000 boleh. Banyak. Okey. Kamu upload, lepas tu kamu dapat dia punya result, tak elok, edit. Lepas tu yang tempat yang kamu upload tu kamu delete lah, upload baru. Okey. Upload sampai dia elok. Boleh banyak kali, tak ada masalah. Ini bukan test. Test kamu upload banyak kali, kamu masalah. Okay. Alright. So yang ni upload saja, upload sahaja. Jangan tulis answer bukan-bukan, jangan, tak mau. Okay, sama juga. Okay, dengan ini YouTube link. Okay, ini saya tulis itu link sahaja. Ini pernah tulis jawapan kamu YouTube link. Bukannya video upload kat sini. Jangan upload video di sini. Dia hilang. YouFuture memang tak stable. So upload di YouTube, link dia nanti masukkan di sini. Saya ulang balik. Presentation kamu upload di YouTube dan paste dia punya link di sini. Okay? Alright, saya bagi contoh-contoh. Nanti saya bagi contoh, macam mana present super senior kamu buat presentation. Nanti saya bagi contoh. Jadi link sahaja di sini. Link sahaja. Okay? Alright, lepas tu upload logbook. Ini upload sahaja logbook kamu. Last kali, okay, kat sini barulah kamu boleh menjawab. Letakkan nombor telefon. Dengan ini saya ni kalau panel persudian bolehlah menilai dengan sebaik mungkin. Ayat power kamu letak di sini. Yang cia-cia tu semua tu di sini. Okey? Yang lain-lain tak payah. Ini saja. Yang nombor telefon kamu kat sini ya. Jangan buat karangan. Kamu jangan buat perangai, buat karangan berjenis-jenis. 2-3 tanya sikit je. Boleh. Kalau yang video presentation tu berapa minit 10 maksimum. Okay, thank you. Alright. Maksimum 10. Jangan lebih-lebih. Rekod pernah buat 2 jam. Itu panel lah tengok 10 minit je. Kamu cerita introduction pumpang 15 minit. Belum cerita dia punya objektif lagi. Panel akan tengok 10 minit tu sahaja. Dia akan bagi markah yang tu sahaja. Yang lain-lain kosong. Okey? 10 minit sahaja. Sebab panel assess student 20 student. 20 minit kali 10 minit kali 20 student 200 minit. Makan popcorn weh. Panel makan popcorn tengok video kamu weh. Dah macam tengok TGV je lah. So jangan lebih daripada 10 minit. Saya tekankan sekali lagi, jangan lebih 10 minit. Okey. Kami tak rotan kamu, jangan risau. Paling tidak potong markah je. Alright. Konten dalam video tu macam mana? Proposal kamu lah. Nanti saya tunjukkan contoh. Okay. Alright. Okay. So ni tadi nombor telefon Nombor telefon penting. Jangan tak letak. Sebab dalam pemarkahan ada Q&A. Sorry. Ada Q&A. Panel akan contact kamu untuk Q&A. Okay. Q&A. Question and answer. Panel akan contact kamu. Kamu tak bagi situ, markah Q&A kosong.
Okey? So letak je nombor telefon. Jangan letak nombor telefon tipu-tipu pula. Jangan. Nombor telefon kamu lah. Okey? Sebab dia ada markah kat situ. Jadi kamu perlu ada. Okey? So ini contoh yang orang yang nak kena upload. Okey. Saya tunjuk assignment super senior kamu. Okey, ni Saya nak tanya. boleh, silakan. Yang Tenitin tu apa tu proposal je? Logbook semua tak payah kan? Tak, proposal saja. Okey Okey, ni contoh senior kamu. Ada soalan ke? Sir, Ya. yang guideline untuk proposal tadi Sir ada upload dalam YouFuture ke? Ada. Ada? Okey. Okey. Tengok macam ni dia buat. Ni super senior kamu buat Upload. Dia tak ada tulis la tak ada. Upload saja. Upload. Tak ada tulis ipik. Upload. Okey, links. Nampak link? Dia bagi link sahaja. Tak payah cerita bukan-bukan. Okey. Alright. Nombor telefon. Dia bagi tahu kat sini. Okey. Ini cara upload. Okey, so kita tengok kepada YouTube link pula. Apa nak kena buat? Contoh Tengok. Pastikan masa kamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good day everyone. I'm Alia Aiza binti Zakaria from UITM School of Mechanical Engineering and today... Dengar tak? Semua dengar tak? Dengar dia punya ni presentation. Saya naikkan balik. Okay, tengok contoh I am going to present my final year project proposal titled Investigation of Tribological Behavior for Graphene Composite Coating Using Finite Element Analysis, Effect of Types of Coating. Okay. Lepas tu dia punya depan-depan, tengok dia punya present macam ni. Which makes them a great material for coating. Graphene composite exists when graphene is combined with other materials, and this is also known as nanocomposite. This is done in order to improve the material properties. Graphene coating is higher than in pure nickel coating, and this value increases as the graphene content in the nickel graphene coating increases. The next literature review is on the tribological properties of nickel and nickel graphene model and the drawing that shows the dimension of the pin on this made on ANSYS. The numerical analysis results from this study of nickel and nickel graphene coatings will be compared to the experimental results obtained from previous researchers. The numeric Okay, yang ni dia tak tunjuk expected result. Dia tak tunjuk preliminary result. So kamu punya bahagian kamu kena tunjuk. Yang ni markah preliminary result dia tak berapa cantik. Okay. Sebab dia kena tunjuk result. Okay. Boleh Kalau nak tengok saya punya student, ada juga yang tanya, doktor tunjuk student doktor lah. Boleh. Apa dah hal kita okey je. Sekejap hang. Saya punya student. Siapa nama student saya? Saya pun dah lupa. Aiman Hifzan. Ah? Aiman.
Izan. Bukan, itu semester ini semester lepas lah. Sekarang semester 2. FFP 2. Zamuddin Rosli. Iya ke? Sudah saya. Sekejap, saya cari Muhammad Hazmat. Apa salah ada banyak Hafiz lah pula ni? Sekejap, saya tengok satu-satu dulu. Okey. Kita tengok dia punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good day everyone. Ya. Saya tak habis pun. Assalamualaikum and a very good day I bid to my panels. My name is Muhammad Hafiz bin Razi and I will present my final year project proposal entitled The Study of Structural Flexibility of. Okay, unfortunately dia punya result pun tak berapa. Belum lagi. Expected result dia tak ada. Dia dah buat tapi expected result dia tak ada. And system coupling. Each part have specific analysis to be done to get the full result of the analysis. For the expected result at the end of the project, the design of the feather has that the calculation and data collected is very important to. Okay, satu lagi kamu kena very monitor tengok 10 minit. Tengok masa dia 10 minit. Okay. So kena hati-hati 10 minit Okay, sampai sini expected result. Okay. Nombor 2 adalah kamu tengok dia punya pemakaian. Tengok. Coupling. Each part have specific analysis to be done to get the full result of the analysis. For the expected result. Tengok yang ni pula, yang tadi tu. Itu baju Melayu ke sir? Dah pakai tali tie tu. Oh, okey, tak nampak. Baju hitam je. Sebab dia hitam. Boleh kamu nak okey, tengok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk ladies. Tengok Tengok ladies. Dia pakai apa? Okey, untuk ladies Sebab attire, pemakaian ada markah. Ini untuk ladies kamu nak pakai apa jua formal. Ada pernah tanya saya, "Doktor, saya nak pakai baju Melayu, boleh tak pakai tanjak?" Boleh tak? Dia dah masuk sekadar, Saya tanah air, saya Melayu. Kan? Boleh tak? Itu baju kebangsaan, bukan baju rasmi, formal. Okey? Tak boleh. Rasmi. Kalau kamu tengok baju rasmi, itulah dia. Okey, bukannya kamu nak pakai tanjak boleh, tak ada masalah, tapi bukan di sini. Ini tengok contoh, ini ladies ladies kena penting juga pemakaian Alright. So cara kamu pakai, kalau kamu pakai coat, added advantage. Saya tak kata wajib tak,
tapi added weightage. Okay. So semua kena pakai rasmi. Pemakaian penting sebab ada markah di situ. Okay. Ini 14 minit dah kena sampai 10 minit je. Dia sampai dekat 10 minit je, dia akan, kamu punya panel akan tengok sampai 10 minit di sini sahaja. Sampai sini saja. Lebih dia tak tengok. So markah kamu di belakang habis. So ensure 10 minutes. Cukup. Okay. Nak buat lama-lama? Boleh. Buat master. Nak lagi lama? Boleh. Buat filem. Contoh. Itu contoh. Okey. Itu berkaitan dengan ni. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan berkaitan dengan hantar? Semua borang di sini tengok pergi FFP form ni. Semua ada. Okey. Okey, setakat sini berkaitan dengan penghantaran proposal, logbook, submission. Ada apa soalan? So far so good. Okey. So, deadline kamu ingat balik 17 Januari itu hutang dengan panel. 18 Januari panel dah mula buat assessment. Okey. Alright. Ada juga sebelum ni pun ada soalan-soalan dia. Cik, dia ni dekat dalam sini end dia 21 bulan 1. Lambat lagi. Up to you. Okey, bukan up to you apa, tapi kamu kena ingat, ini adalah untuk mereka-mereka yang totally ada bermasalah. Memang ada bermasalah. Dan kamu kena ingat, panel tak tunggu. Markah kat dia. Saya dah sesuaikan kamu 17, 18 panel akan buat assessment ke atas kamu. Kalau kamu nak jaga hati panel. Jangan buat janji Melayu ke laut. Nasib baik saya Jawa. Okey. Kalau janji 17 settle. Sebab 18 panel nak buat assessment. Okey, 18 dia buat assessment, dia akan bagi markah. Ini 21 ni untuk manalah tahu kalau kamu kena COVID. Manalah tahu. Ini untuk yang mereka yang ni. So panel pun dia ada hati sejuk. Student aku kena, dia hati sejuk. Tak apa. Tapi kalau yang tak ada masalah, yang tak ada apa-apa, cik, saya punya kucing mati, saya perasaan hiba saya lama sangat, tu tak masuk. Tak masuk. Okey. So 17 hantar, 18 panel akan buat assessment. Kamu kena ingat, panel kena 20 student nak buat assessment. Bukan sikit So mereka perlukan masa yang panjang untuk buat assessment. Okay. So kalau kata 17 sharp hantar, 18 panel masuk. So nanti apa jua saya akan cari panel untuk markah. Sama juga supervisor, saya akan cari markah masa tu. So tanggungjawab kamu 17 hari bulan. 6 hari bulan adalah hutang kamu dengan supervisor masing-masing. Apa jua submission kena hantar before 6 hari bulan 1. Hantar pada supervisor kamu, nak dia punya sign ke, nak apa ke, 6 hari bulan 1. 17 bulan 1 hantar pada sini, sebab 18 panel akan masuk. Lebih daripada contoh 22 hari bulan 1, sistem UFuture tutup. Dia tak ada buka-buka macam dekat Google Classroom. Google Classroom kamu boleh hantar lambat. UFuture tak ada. Bye-bye. Jumpa saya next depan. Okay? Sorry sir, 6 bulan 1 apa dah tadi? Hutang dengan supervisor. Hutang? Apa jua hutang?
Kamu nak sign dia, kamu nak hantar kamu punya proposal, nak check logbook, nak sign dia kan. Semua hantar waktu tu. So 17 bulan 1 tu deadline untuk hantar itu semua proposal. Yes. Semua. And then 18 hari bulan 1 panel check. Yes. Dia dah mula check. Ke kita jumpa dengan panel? Tak, panel akan contact kamu. Jangan risau. Tunggu je. Okay. Dia akan contact kamu. Jangan risau. Yang tu kamu tunggu je. Okay. Kamu doa-doa lah. Ada panel yang dia dah banyak sangat. Dia kata tak apalah. Q&A dia bagi makan free. Ada. Semua ni ada apa kan, sir? Ada dalam yang hari tu punya timeline tu? Ada. Okay. Ikut jadual tu lah. Okay. Thank you. Alright. Okay, ada soalan lain? Semua okey? Doktor? Ya, saya. Ni saya punya SV minta tanyakan kat doktor. Silakan. Itu dia ada tanya pasal dia punya bajet yang FKM untuk FYP. Okey. Dan satu lagi dia tanya sama ada supervisor dah dihantar email mengenai info-info submission ni atau belum. Dia tu je. Okey. Unfortunately FYP FKM tak masuk. FYP FKM tak ada bajet. Unfortunately. Yang masuk bajet FKM hanyalah IDP, Integrated Design Project. Design. Kita memang tak ada bajet. So, saya minta maaf lah. Apa tak boleh paste? So maksudnya kalau yang buat just analysis macam tu tak payah risau pasal bajet rasa. Yes. Memang bukan tak payah risau bajet, memang tak ada bajet. Semua kena poket sendiri. Memang tak ada bajet. Saya cakap dia, saya mohon maaf lah. Memang tak ada. Itu statement yang baru keluar. Saya rasa dia dah email. Saya rasa email. Yang kita hanya tak, ni apa hal tak boleh jalan ni. Okey, itu attendance. Memang tak ada saya tunjuk pada kamu dia punya ni. Sejak siapa nama dia? Saya dah lupa. Dia ada email itu tadi. Dia ada email. Bajet Syarul Aina. Tak boleh buka masa form. Tak boleh. Form tak boleh buka. Dah tutup. Dah tutup? Not accepting respond. Oh iya ke? Sekejap saya buka balik. Oh betul lah. Okey. Sudah. Okay, mana tadi? Saya pergi mana tadi? Search result. Penghantaran pengurusan panel pembangunan. Oh, tak tahu mana dah. Kira hilang lah. Tapi dia paling baru dia cakap bajet memang tak ada. Dia dapat bajet dekat PKA tak silap saya. Larangan kod membuat panggilan laporan. Bukan mana dah, saya pun dah lupa lah. Siapa yang bagi email itu hari ya? Saya attendance kat mana je? Oh, social link. Oh, dalam link ni ya. Okey, tak apa. Okey. Terkejut saya.
Mana tah? Ada tadi tapi memang FYP memang tak ada bajet. Saya minta maaf. Okay? Alright, ada soalan lain? Ya. Doktor nak tanya. Soalan. Soalan dekat chatbox. Okey, soalan dekat chatbox. Yang mana satu ni? Tanya je lah dekat sini. Ada limitation tak number of word dalam thesis? Tak. Thesis? Ha. Thesis? Kita tak ada thesis. Kita ada proposal je. Thesis? I mean untuk FYP 1 dengan 2. Oh, FYP 2. FYP 2. Pages tak silap saya tak lebih 80. Pages tak lebih 80. FYP 2. Okay. Oh, ni tadi. Okay. Alright. Ya. Saya nak tanya. Contoh kalau sem depan kita nak masuk workshop nak guna mesin tu boleh ke? Guna macam welding ke, EDM, wire cut ke? Boleh, sekarang dah boleh. Lepas tu kalau workpiece dia kita kena supply sendiri ke boleh guna workpiece pada workshop tu? Kalau ada kan boleh pakai. Tapi ada tapi lah. Dengan COVID macam ni, bajet memang tak ada. Tapi tak tahulah nasib-nasib. Mungkin tak, mana saya tak tahu. Rezeki kamu pergi-pergi ada. Alhamdulillah. Tak ada, jangan marah. Okey. Cubalah, kita cuba. Tak salah mencuba kan. Satu lagi, kamu nak pergi lab tu, kamu kena buat permohonan tu. Kamu pergi yang lab tu punya kena beratur. Saya format dia saya tak pasti lah, tapi nanti kamu boleh rujuk dekat lab. Dia kamu kena buat online, tempahan online. Kena beratur. Dia tak boleh ramai-ramai kan. Sekarang pun dah boleh masuk dah, tapi kena beratur lah. Kena buat permohonan secara online. Okay? Betul. Alright. Ada soalan lain? Okay? Okay? Okay. Alright. Saya stop sharing. Doktor nak tanya sikit boleh? Boleh, saya tak marah. Kalau supervisor dia request nak buat proposal tu lebih daripada 8 page boleh tak? Tak boleh. Memang limit dia 8 page je? Yap. So kalau dia minta kalau dia suruh buat lebih tu, so cakap dengan dia yang kita punya limit 8 je lah. Tak. Yang kamu hantar 8. Kamu nak buat 20 ke 30 ke, itu kamu kena buat lah. Itu extra work untuk kamu. Requirement saya 8 page. Oh, yang kita orang kena hantar 8 page je? Yap. Okay. Kamu nak buat 10-20, hantar 8. Okay. Terpulang pada kamu. Jangan kata, cik saya tak bagi. Tak. Kamu nak buat 100 kali pun, saya tak marah. Saya okey. Hantar saya 8. Okay. Macam tu. Okay. Alright, ada soalan lain? Relax, santai-santai petang-petang. Jangan stres-stres. Kamu ni suka betul stres. Okay. Yang 8 page tu tolak apa? Cover page dengan reference. Kamu download je template tu, dia ada tulis kat bawah sekali. Download. Pernah masuk YouFeature tak? Tak. Pernah. Alhamdulillah. Sebab saya ada kawan kamu pernah tanya, Doktor, YouFeature tu apa? Saya sebab nak menangis pun ada tak ada jawab pun. Tak lah, itu contoh yang saya bukan nama sebenar, itu contoh. Ni recorded kan Ustaz? Record. Tapi bukan rekod daripada Webex. Webex punya rekod nanti dia pergi ke lain. Saya pakai OBS. Tahu kan ODS kan? OBS tahu kan? Ya, tahu. Coding ni boleh dapat di mana sir? Sabar. Okey.
Dia macam ni saya share. Sekejap, mana dia pergi? Saya share. Sebab kamu dah bertanya kan? Alang-alang dah bertanya ni kan? Jadi saya pun share lah. Lagu Jiwang sir. Jangan. Ini contoh. Okey. Kamu dah tanya kan? Subscribe. Klik like dan subscribe. Okey, baik. Boy 600 like. 73 je. Okey, semua saya letak kat sini. Semua ni channel saya, semua saya letak. Bangkit. Oi, dah naik satu. Alhamdulillah. Oh boleh ni sir. Ni jadi ni yang minggu lepas. Bukan minggu lepas, sorry. Dua minggu lepas. Ni saya bagi link semua ni lah. Nanti saya upload, semua saya upload kat sini. Ni kelas-kelas saya. Kalau kamu nak belajar balik termo, ada termo. Nak belajar IAS pun ada. Okey. Terbaik sir. Mana tahu boleh lawan siapa YouTuber. Siapa Sugu? Saya bukanlah Sugu. Kalau refresh dah lebih 100 subscribe. Iya ke? Alhamdulillah. Dah contoh senang. Mantap sir. Saya akan kalah Isap. Saya akan upload di sini. Okey. Tapi link tu nanti saya akan bagi dalam grup Telegram lah, jangan risau. Nanti saya upload. Okey Solos dia bagi. Kamu ingat saya main Mobile Legend ke? Sekarang main Roblox lah. Okey. Ada soalan lain? Tak ada sir. Okey Alright. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita dah habis, bingkil kita dah habis. Dah tak ada. So kita jumpa. Dah tak ada jumpa lah. Cuma kita interact dengan dekat dalam grup Telegram. So ingat deadline kamu 17 dengan 6. Okey. Saya tanya sir, video recording semua saya disimpan dalamnya Google Drive kan? Link boleh saya minta tak? Kat YouTube. Ya betul. Video YouTube tu kat mana ya? Saya nak cari. Alamak, saya pusing nak cari ni. Saya tunjuk kamu subscribe. Boleh, tak ada masalah. Sekarang on the spot. On the spot. Subscribe. Cepat subscribe. Saya tengok 74 lagi ni. Sekejap, saya tak nampak. Zack Hasan. Sekejap Kejap mak. Refresher dah naik subscriber. Oh ya. Betul sir. Saya dah join. Dekat saya dah 100 lebih rasa. Macam jual barang je ni. Dah ramai. Tak, itu contoh. Betul lah. Bagus lah kamu. Tahniah sir. Boleh lawan Sugu tak? 1K. Lepas ni boleh buat vlog. Silver button. Boleh buat paid review. Tak, saya boleh fight solo sana itu. Lawan solo. Minta Facebook saya. Tak ada solo saya ni. Abang. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita ada jumpa lagi dah kita akan ada last, saya cuma kejar kamu waktu deadline je lah. Okay, so kalau ada apa-apa nanti kamu tanya dalam grup Telegram. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa,
Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Baik sikit sir. Terus terima solos. Yo sarangnya. Baik sikit sir. Solos, waktu solos. Boleh monetize lah. Thank you sir. Sir. Ya. Saya nak tanya yang pasal proposal tadi, yang 8 page tu. Thank you sir. Okay, thank you. Panel dia biasa. Anak rancak. Panel dia tengok proposal Ya, dia tengok apa yang kamu upload dekat eFuture, itulah yang panel akan akses. Oh, so memang kena hantar 8 page lah. Kalau lebih macam mana, sir? Lebih macam saya cakap pada kamu lah. Dia akan tengok 8 page. Lebih daripada tu dia tak tengok dah. Sebab so nanti untuk tesis chapter 1 sampai 3 8 page lah. Thesis lain, ini proposal. Oh. Thesis FFP 2. Oh, okey, faham. Ini baru FFP 1. So untuk proposal sem ni lah, FFP 1 ni. Ya. Itu nanti kalau FFP 2 lagi stringent, very stringent. Dia 80 page macam tu je. Dia akan akses dekat kamu punya technical report. Technical report 10 page je. Thesis nanti kemudian boleh hantar. Boleh dengar Okey, faham sir. Terima kasih sir. Okey. Sir. Ya. Thank you sir. Okey, sama-sama. Thank you sir. Okey. Sir. Ya. Saya nak tanya pasal yang center of study tu. Kat Google Form. Okey. Yang tapi masa Google Form itu saya letak yang research area. Tak apa ke sir? Okey, tak apa, tak ada masalah. Google Form masa pendaftaran weh. Masa pendaftaran. Tak perlu. Itu tak perlu tukar. Tak perlu, tak apa. Itu sebab saya nak bagi panel. Bagi panel. Okay, sir. Thank you, sir.